Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. إلى أفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat diurusi surau Islamiyah berada kelima berbeda bersihah. Hari-hari adalah puasa surau berpuasa. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita banggakan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang akan berlaku pada subuh ini. Kita sahabat bersama salat subuh berjemaah dan juga dapat bersama-sama untuk kita menambahkan sedikit ilmu. Jadi ilmu ini kita tambah. Kalau tak ditambah dia akan berkurang. Itu juga dengan iman. Kalau banyak kita buat melakukan perkara yang bertentangan dengan hukum syarak, iman kita semakin lurus, makin tipis. Iman yang tebal, ilmu pun kena tebal. Supaya kehidupan kita ini sentiasa mendapat keberkatan dan keselamatan Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi ini kita akan masuk pada tajuk yang baru, iaitu muka surat lain-lain, muka surat 30. Dia bilang ada tak apa ni dia bilang faslun satu masalah, satu huraian, satu masalah yang berkaitan dengan apa ini suatu pasal, iaitu apa dia, dan wajib atas tiap-tiap muslim ia memeliharakan Islamnya yang melengkapi akan iman. Wajib, wajib pada hukum syarak, tuan. Wajib maknanya mesti kita jaga, ataupun wajib maknanya kalau kita tak jaga iman dan Islam dan iman kita ini, maka kita adalah orang yang menanggung dosa. Mendapatkan dosa kalau kita tak jaga. Islam kita kena jaga, iman kita kena jaga. Bila kita dah mengucap dua kalimah syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka di situ kita kena jagalah supaya kalimah itu tidak hanya setakat diucapkan, setakat hanya dilafazkan, tetapi tidak dilaksanakan. Tanggungjawab yang terkandung dalam lafaz kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi wajib dijaga Islam kita ni. Jadi kalau orang tak jaga Islam dia, maka dia akan terkeluar dari Islam dan akan dihukum tanah dia. Kalau murtad itu ada hukuman dia keluar dia. Selain daripada dia memeliharakan Islamnya dan melengkapi akan imannya, dan hendaklah dia baikkan pelihara dia daripada barang yang membinasakan dia. Baikkan peliharanya, pelihara dengan baik-baiklah. Daripada perkara yang boleh membinasakan Islam dan iman kita. Baikkan peliharanya dengan barang yang membinasakan dia, dan daripada barang yang membatalkan dia, yang boleh membatalkan Islam dan iman kita. Jaga, diperbaiki setiap masa. Sebab kita sentiasa yang mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah. Dan setiap waktu kita sentiasa menunaikan kewajipan kita,
sehari semalam. Solat itu kita jaga lah. Kalau solat kita jaga, dan semua hukum-hukum hakam yang lain kita jaga, yang haram, yang diperintahkan kita melakukan, yang puasa, zakat, haji, kita jaga dengan baik, maka itulah seorang yang dikatakan Muslim mukmin yang layak dipertimbangkan untuk masuk syurga. Sebab ada juga orang Islam dan mukmin ni kadang-kadang tak layak dipertimbangkan masuk syurga. Sebab itu dalam kalangan orang Islam tuan nampak alim, nampak pakaian yang sebagai orang yang sebagai ulama dan sebagai orang yang hebat, tetapi dia adalah orang munafik. Ada orang yang munafik, di sebalik dia mengaku dirinya sebagai orang Islam, dan kita tak tahu lagi, sebab apa dalam kalangan orang Islam ni ramai, banyak, Lepas itu muncul di golongan-golongan yang bagi Syiah. Syiah ni terkenal dengan sifatnya, iaitu taqiyah, iaitu merahsiakan apa yang ada dalam diri dia sebelum dia menzahirkannya setelah dia ada kekuatan dan ada kuasa. Bila orang-orang Syiah ni dah ada kuasa, dah ada kekuatan, dia akan menzahirkan dia adalah Syiah. Tetapi sebelum itu dia akan menyembunyikan, dia akan sama-sama dengan kita. Kadang-kadang lebih hebat lagi amalannya daripada kita. Tapi bila dia ada zahirkan, bila dia ada kuasa macam di Iran, dia dah ada kuasa, baru nampak. Ulama-ulama Syiah ni adalah ulama-ulama yang menentang, menentang apa? Menentang Ahlussunnah wal Jamaah, menentang apa yang dibawa oleh para sahabat. Ini yang kita bimbangkan. Sebab kita takut Islam kita tak sempurna lagi, tiba-tiba kita dah masuk golongan-golongan sesat yang lain. Banyak golongan sesat ni tuan, Syiah itu sesat. Ada lagi yang mengatakan Wahabi juga adalah sesuatu golongan yang membawa kesesatan. Tapi ada pembeda-pembeda yang di Malaysia ni ramai. Itu kita kena buat kajian lah. Dan daripada membatalkan iman kita. Kalau iman kita dah batal, maka kita bukanlah orang beriman. Apa dia perkara yang boleh membatalkan iman kita, tuan-tuan? Ini kita akan bincangkan bawah ini. Dan dia memutuskan dia, dan memutuskan iman itu daripada kita. Dia bila kita sudah digelarkan sebagai orang yang murtad. Orang murtad ini adalah orang yang, kalau dalam bahasa Melayu, orang yang ada berbalik sadar. Dia dah berikrar, dengan mengucapkan 2 kalimah syahadat, tetapi sebaliknya dia menolak kalimah syahadat tersebut, dan melakukan perkara-perkara yang menjadikan dia murtad, iaitu murtad dengan makna riddah. Kerana murtad itu orang yang bersifat dengan riddah, dan makna riddah itu adalah orang yang kembali daripada suatu kepada lainnya, dengan makna mengundur daripada suatu kepada yang lainnya. Itu makna riddah, kembali sebelum kepada yang asal. Ini banyak berlaku, tuan. Di zaman bila Rasulullah wafat saja, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengambil jawatan sebagai khalifah Islam di Madinah waktu itu, maka lebih kurang 40,000 hingga 60,000 orang, pada kalangan orang-orang yang telah pun memeluk agama Islam keluar daripada agama Islam. Dan ramai pula yang mengaku dirinya adalah Nabi. Apa mereka keluar? Sebab mereka menyatakan bahawa kalaulah Muhammad itu seorang Nabi, maka dia tidak akan mati. Maka dia tidak akan mati. Sebab itu bila dia dapati bahawa Nabi Muhammad itu telah pun meninggal dunia ataupun telah pun wafat, maka masing-masing pun kembali balik semula kepada agama asalnya. Sebab itu dinyatakan, Allah nyatakan dalam Al-Quran, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqwabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurrullaha shay'an wallahu la yahdi syakirin. Nabi Muhammad itu sama juga macam Nabi yang dahulu,
mati. Apa mata atau kutilan qalabtum ala aqabikum, kiranya Nabi Muhammad itu mati atau dibunuh, maka kamu balik semula kepada ke belakang, maknanya kamu balik semula kepada agama kamu, maka falanya dulu Allah saya tidak sedikit pun memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Kamu hanya kita tuan-tuan, kita solat untuk siapa? Untuk amalan kita, bukan untuk membesarkan ataupun untuk meneguhkan lagi, memkuatkan lagi, memantapkan lagi Allah Subhanahu wa taala, tapi untuk iman kita. Tapi kalau semua orang tak sembahyang, adakah Allah akan hilang kuasa dia, hilang kebesaran dia, hilang keagungan kita? Sedikit pun tidak. Kalau semua kalah jadul Allah saya, kalau kamu balik semula pada asal kamu, maka tidak akan memudaratkan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Para jadul Allah saya, saya tidak usah ini, Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi peringatan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam sebelum wafat Rasulullah. Bila Rasulullah wafat, mereka lupa ayat ini. Termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab pun lupa. Dia dah bunuh pedang dia dah. Apa kata Muhammad meninggal dunia, akan buat apa? Akan aku pancung. Itu pedang dia akan dipancung. Kemudian, dan arti murtad ini, riddah ini diberi pada segi syarak, dan pada syarak iaitu memutus orang yang sah talaknya akan berkekalan Islamnya. Orang yang sah talaknya akan berkekalan Islamnya. Kenapa nak suruh talak ke ni? Seorang suami yang sah talaknya, dia bila menceraikan isteri dia, sebab maksudnya dia adalah waras, bukan gila, bukan dipaksa. Ini kalau orang tu dipaksa keluar Islam tu, dia tak keluar Islam macam zaman Jepun dulu. Bila tentu dia pun minta Malaysia Malaya masa dulu bagi Malaya. Lepas tu Malaysia, orang Islam itu tunduk kepada siapa? Kepada apa? Kepada matahari kan? Tunduk kepada matahari. Kalau tak tunduk, dibunuh. Maka pada masa itu boleh tak tunduk sujud kepada matahari? Boleh, sebab dipaksa. Kalau dipaksa, maka dia tak keluar dari Islam. Kalau dengan rela hati, barulah keluar. Akan berkekalan Islamnya, orang yang sah talaknya akan berkekalan Islamnya, dan iaitu mudah orang yang sah talaknya akan berkekalan Islamnya, dan iaitu orang yang balik lagi berakal. Kenapa balik dan berakal ini selalu ditekankan dalam hal-hal agama kita ni? Yang balik itu penting kepada cukup umur. Tidak lagi jadi tanggungjawab ibu bapa dia, dan berakal ni orang yang sehat akal dia, waras, bukan orang gila. Dan iaitu yang dimaksudkan di sini iaitu orang yang balik lagi berakal, lagi dengan ikhtiarnya, dan dengan ikhtiarnya, dengan kerelaannya, dengan kerelaannya, dengan kehendak dia akan keluar daripada agama Islam ni bila dia buat sesuatu itu, maka dia memutuskan iman dia itu dengan ikhtiar. Dia balik, dia berakal, dia lakukan itu dengan ikhtiar, maka keluarlah daripada Islam. Maka keluar kanak-kanak dan yang gila. Mana keluar kanak-kanak dan yang gila ni? Tidak termasuk kanak-kanak yang belum balik. Ada tak? Kanak-kanak ni tak keluar daripada agama Islam sebab dia belum balik. Kanak-kanak mayit dan sebagainya belum memayit lagi, kanak-kanak tu belum balik lagi. Baru Nabi Musa alaihi Fir'aun, bila Nabi Musa tarik janggut dia, maka pada waktu itu juga Fir'aun perintahkan supaya Nabi Musa ini dibunuh, tapi isterinya masih tak tersalah.
Masyidah kan? Masyidah bagi kemanahan. Dia kata kalau yang apa ni, Musa ni kanak-kanak lagi. Dia bukan ada pemikiran ataupun ada, belum balik lagi, belum dapat lagi membezakan yang bersih dengan yang kotor, yang cantik dengan yang tak cantik, yang baik dengan tak baik. Dia belum memayit lagi. Jadi orang kata kita uji dia dulu. Kalau dia dah dapat membezakan yang elok dengan yang tak elok, maka aku akan bunuh dia. Jadi beginilah Nabi Musa oleh Fir'aun. Diperintahkan bawa apa? Ingat tak apa bawa? Pisang dengan berapi. Jadi kalau pisang dengan berapi mana dia pilih? Pisang yang masak sikit lah, tapi berapi lagi merah, lagi cantik. Dan Nabi Musa pun ambil lah berapi itu masuk ke mulut dia. Ingatnya berapi itu sesuatu yang yang baik, yang sedap nampak dia. Setelah masuk dalam mulut dia, sebab mulut Nabi Musa ni tak betul sikit cakap lah, tak berapa nasi. Lepas itu Nabi Musa selalu doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kita berdoa supaya dia wahlul 'uqdatam min lisani. Uraikanlah ataupun bukakanlah simpulan lidah aku. Nabi Musa ni lidahnya macam tak berapa pasir lah. Sebab tu dia minta dibantu oleh Nabi Harun alaihissalam. Ini cerita budak yang belum memayit, yang mana tak layak ataupun tak boleh dihukum sebab dia belum lagi, kanak-kanak dia belum lagi balik dan belum lagi mayit, belum lagi dapat membezakan yang baik dengan yang buruk. Maka dia cuba kali ini, maka keluar kanak-kanak, maka tak termasuk kanak-kanak, dan yang gila, orang gila pun tak masuk. Orang gila itu orang yang tak siuman akal dia, fikiran dia tak waras, sebab tu dulu tahu berapa, 10 tahun dulu orang gila ataupun ada 2 orang gila ni dia tanpa itu lepas, dia datang pergi sembahyang kat surau. Dua-dua ni bergaduh ni dalam kat kampung itu, dekat pusat tahanan orang-orang gila. Dua ni bergaduh, pergi sembahyang sama-sama. Sampai sembahyang, sampai kat surau tu, sedang-sedang sembahyang tu, dia tikam kawan dia yang seorang lagi. Yang seorang gila yang seorang ni, tikam gila yang seorang ni, mati di dalam surau tu. Sebab tu orang gila tak wajib sembahyang. Orang gila tak wajib sembahyang. Itu disebutkan dalam hadis, maknanya disebutkan diangkat, Yarfa'il qalam, diangkat qalam itu antara daripada orang berisiko orang ni. Pertama, orang gila. Yang kedua, orang yang sedang tidur. Yang ketiga, orang sedang tidur, orang gila. Kanak-kanak, kanak-kanak tak berdosa. Orang gila pun tak berdosa. Dia tak sembahyang tak ada apa-apa. Orang gila, orang sedang tidur. Orang sedang tidur, kita jaga tuan-tuan. Kalau ada hajat pun dia kena tidur lagi. Bila ada hajat tu, sengaja pula tidur. Lepas tu terajak pula lepas pukul 8. Itu dia berdosa tak. Yang baiklah dan tidak aman minkum. Yang baik qalam. Diangkat qalam tu. Tak dituliskan dosa orang yang tertidur, bukan orang yang sengaja tidur bila dah masuk waktu. Itu kerja. Dan orang gila tak dituliskan dosa walaupun dia tak sembahyang seumur hidup dia. Sebab itu siapa-siapa yang tak sembahyang dia gila lah dulu sebelum dia. Kalau siapa tak ada sembahyang, elok dia jadi gila. Kalau tak ada sembahyang, sebab orang gila tak wajib sembahyang. Dan tidaklah terkeluar Islam itu kalau orang itu digagahi akan dia.
yang ia dan yang digagari akan dia atas riddah, dipaksa dia keluar daripada agama ni, dipaksa dia menjadi murtad, itu tak keluar. Dipaksa di mana yang saya sebutkan tadi, jemput dulu, dipaksa dia sujud, ya, di depan ataupun di depan matahari, bukan tak keluar, itu dipaksa. Okay. Yang lain-lain itu kalau dipaksa dosa tak keluar. Kalau kita pergi jalan mana-mana lah, jika mana-mana orang paksa kita minum arak, dia agak dipaksa orang Islam minum arak. Kita Islam tapi dipaksa kita minum arak. Kalau dipaksa, kita tak menyatakan satu yang haram itu halal. Sebab menyatakan yang haram itu halal adalah keluar daripada agama. Jadi kita dipaksa satu itu tak menjadikan kita menanggung tanggungjawab berdosa. Tak, kita tidak berdosa kalau kita dipaksa. Kalau dipaksa sembahyang, dapat pahala tak? Jadi bab cerita paksa ni. Kalau nikah paksa, sah tak? Sah. Nikah paksa sah pula. Kalau dipaksa tak sembahyang, dapat pahala tak? Kalau dipaksa sembahyang, dapat pahala tak? Dia sembahyang itu dipaksa, bukan kerana keredaan dia, kerana keikhlasan dia, ya? Kalau tak paksa, dia tak sembahyang. Kadang-kadang cikgu ni di wadah di asrama-asrama ni, subuh tu dia paksa bangun subuh, ya. Dipaksa budak-budak tu bangun subuh, tak pun bangun terpusat-pusat mata dia bangun subuh, ya. Pergi sembahyang subuh. Sah tak sembahyang subuh dia? Sah. Sebab sembahyang tu kewajipan. Walaupun tak dipaksa, dia ada satu kewajipan. Nasib baiklah dipaksa, baru dia nak sembahyang. Kalau tak dipaksa, dia tidur terus, ya. Tapi kena bagi dua lah pahala itu. Satu orang yang memaksa dia tu dapat pahala dah sikit, sebab dia memaksa ataupun menunjukkan ke arah jalan yang diredai Allah, walaupun dengan cara paksa, ya. Baik. Dan yang bila tak berdosa, yang bila kalau dia keluar daripada agama Islam ni, dia mengucap dua kalimah syahadat, tidak mengucap dua kalimah syahadat, ataupun dia melakukan perkara yang boleh jadikan dia murtad, dia katakan yang haram itu halal, yang halal itu haram, ya. Dia tak jadi murtad, dan yang dia gairkan dia akan riddah. Dan riddah itu ialah sekeji-keji bagi kufur. Kemudian riddah itu sekeji-keji bagi kufur. Antara kafir-kafir ni, kafir yang dipanggil etis ke, kafir yang dipanggil musyrik ke, kafir yang dipanggil apa lagi, adu Allah, kafir yang dipanggil musuh Allah ke, kafir yang daripada agama lain, agama Majusi, ya, agama-agama nyembah matahari dan sebagainya, maka yang paling keji sekali ialah riddah. Murtad itu paling keji daripada kafir-kafir yang lain. Sebab apa dia dah masuk Islam, lepas tu keluar balik, itu paling keji. Sebab itu bukan ini ialah cerita dia keji bagi kufur, dan menggugur dia akan segala amalan. Semua amalan-amalan dia gugur. Sebelum dia riddah dulu, dia adalah orang yang rajin sembahyang, rajin pergi masjid, rajin pergi suam, rajin bersedekah, rajin, ya, tiap-tiap tahun pergi umrah dan sebagainya lah. Semua amalan itu gugur bila dia murtad. Semua amalan yang telah dilakukan sebelum dia murtad tidak diterima sebagai satu amalan salih oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab dia dah murtad, ya. Yang bahaya ni tuan-tuan, bila kita murtad dan keluar pada agama Islam, kalau lelaki lah ataupun isteri pun sama agak perempuan, ya, apa hukum perkahwinan? Bila dia keluar pada agama Islam, orang yang lelaki ini dah keluar, orang perempuan lagi Islam lagi, apa hukum perkahwinan tu?
Perkahwinan itu dengan serta-merta serta-merta jadi apa? Tercerai. Maknanya dia putus hubungan kamu perkahwinan sebab yang ni dah murtad, yang ni belum murtad. Sebab tu jangan main-main dengan murtad ni. Jangan mudah-mudahan nak mengharamkan yang halal, yang menghalalkan yang haram, nak membolehkan perkara yang tak dibolehkan, sebab bila kita lakukan itu bersama dengan lidah kita, dengan hati kita atau dengan perbuatan kita jadi murtad. Dia mengakibatkan pertama sekali amalan-amalan kita yang kita lakukan dahulu itu akan dimansuhkan, tak ada pahala, tak diterima, dan hubungan perkahwinan kita dengan isteri kita akan terputus. Lebih banyak lagi hal-hal lain tuan-tuan, dan semua kalau kita mati dalam murtad lagi kita mati, harta pusaka kita, harta kita tidak boleh diwarisi oleh isteri kita. Sebab isteri kita bukan lagi jadi isteri kita sebab kita dah murtad, maka harta kita tak boleh diwarisi. Harta isteri kita pun kita warisi. Di pada masa itu tak boleh orang menuntut hak. Bagi ni orang menuntut harta sepencarian. Apa mana harta sepencarian? Sama-sama cari. Masa elok tu sama-sama cari. Bila dah putus, walaupun dia tak katakan aku tolakkan kau, tapi bila dia dah keluar pada agama Islam, maka dengan sendirinya dia tolak, dan apa-apa yang sama cari itu semua tak dikunci dah. Tak boleh diwarisi. Dan kalau dia mati pun tak boleh diwarisikan sebab dah dia tidak Islam dah. Lepas tu jangan main-main dengan agama ni. Walaupun kita kata saya tak cakap pun talak pada isteri saya, dia keluar Islam je. Keluar Islam tu mana kita dah tertalak isteri kita. Dia keluar Islam je bukan saya talak isteri. Tak boleh. Boleh ke duduk dalam satu rumah suami isteri yang lain agama? Kecuali di mana? Indonesia ada isteri kat Kristian, suami dia Islam pun ada. Tak ada pula cerita-cerita tu sampai ke sini, duduk gambar dan sebagainya di keluarga dia semua. Yang saya tahu cerita apa Ibu Jin dengan siapa? Soeharto Islam, Ibu Jin ni Kristian, duduk dalam satu keluarga. Indonesia tak video lah, dia macam-macam hal. Kita ni terkawal. Kita terkawal. Kalau ada dia orang murtad, maka cepat-cepatlah diberi apa? Diberi bantuan supaya dia masuk balik dari Islam. Tapi bila dia dah murtad tu, habis dah semua amalan dia dulu. Balik sebelum pada Islam, Allah terima dengan taubat dia, Allah terima. Tapi amalan dah mudah habis. Baru nak mula balik. Ini yang ruginya orang yang murtad. Baru nak mula balik. Dan mengukur ia akan segala amalan jikalau berhubung rendah itu hingga mati. Semua amalan dia sampai dia mati itu, semua amalan-amalan dia yang dulu itu semua terputus. Tak dikira sebagai amalan lagi yang baik. Masa dia rendah itu dia mati pula. Itulah satu kerugian yang tidak dapat yang tak dapat dikatakan kerugian yang tak dapat diganti balik lah. Kerugian yang tak dapat diganti balik. Sebab itu kalau orang sudah murtad, dia matilah dalam masa murtad. Itulah kematian yang paling merugikan. Pada apa dia dapat. Dan jikalau tiada, maka menggugurkan dia akan pahalanya sahaja dengan mana tiada wajib atasnya mengembalikan seumpama sembahyangnya. Dan jikalau tiada, kalau tiada lah, tiada apa ni. Dan kalau tiada maksudnya kalau dia balik semula pada Islam, balik semula, kembali pulih pada Islam, balik semula kepada Islam, dia taubat balik semula pada Islam, maka yang gugur hanyalah pahala dia. Dengan mana tiada wajib atasnya mengembalikan seumpama sembahyang.
sembahyangnya. Maknanya pahala tak ada lagi dah yang dibuat untuk sembahyang. Dan dia tak diwajibkan qada sembahyang dia. Ya. Dia dah rendah lah. Dah murtad. Dia dah murtad. Ya. Dan semua pahala-pahala yang dulu yang dia amalkan, solat dia, zakat dia, haji dia, semua dah digugurkan. Bila dia masuk Islam balik, dia nak qada balik, benda tu tak diterima. Qada tu tak diterima. Nak balik-balik, dia masuk Islam balik, kemudian dia kata dia nak qada balik apa-apa yang dia dah lepas. Tak boleh. Tiada wajib atasnya mengembalikan seumpama sembahyangnya. Tak boleh balik sembahyang berapa lama dia. Dia masuk rendah tu umur dia 30 tahun. Dia balik umur dia 15 ke 30 tahun, 15 tahun. 15 tahun tu hilang semua pahala dia. Lepas tu dia masuk balik Islam umur 31 tahun, dia nak ulang balik benda-benda yang 15 tahun tu. Nak buat balik qada sembahyang, buat balik qada puasa, semua tak boleh dah. Itulah ruginya bila seseorang itu mengeluarkan dirinya daripada agama Islam dengan 3 syarat. Satu, dengan apa yang diniatkan di hati dia. Yang kedua, dengan perbuatan dia. Yang ketiga, dengan perkataan dia. Perkataan, niat, perkataan, perbuatan. Ini boleh menyebabkan hilang amalan, pahala amalan kita dahulu. Dan nak kembali buat balik tak boleh walaupun dia masuk Islam balik. Ini nak jaga-jaga. Dan lainnya daripada segala amal yang wajib. Amal ni apa tuan? Amal ni jamaah pada amal. Kalau satu amal, amalan. Amal. Kalau banyak amal, amal. Amal ni banyak amalan-amalan dulu. Banyak amalan itu dipanggil amal. Semua campur-campur puasa, zakat, haji, di Mekah, di Umrah, bersedekah, apa semua itu amal. Amal yang salihah. Amal-amal yang salih, yang kita buat semua ditolak. Sedekah kita dulu banyak pun ditolak, tuan. Dan lainnya daripada segala amal yang wajib. Semua amal-amal yang wajib dia buat dulu. Puasa, zakat, haji, ayat. Jadi kalau telah dia memperbuatkan dia dahulu di prioritas itu, sebelum dia murtad, dia dah buat banyak amalan dia buat. Banyak sumbangan dia, sedekah dia kepada masjid miskin, pada asnaf dan segala-galanya. Semua tidak boleh balik. Pahala ni tak datang lagi dah. Mansuh, dimansuhkan. Jadi kami berlindunglah dengan Allah daripada kehendak kita berlindung. Kalau dah berlaku murtad ni, habis semua amalan kita dulu. Jadi kita mohonlah perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu sebelum kita baca Bismillah, kita baca Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah. Dan perkara yang boleh buat murtad ada pengaruh syaitan juga. Jadi Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang dirajam. Mana kita rajam syaitan? Di mana kita rajam syaitan? Maka kita menggunakan haji. Kita rajam di Jamrah. Di Jamratul Aqabah dan itu kita tiga jamrah itu melontar apa? Melontar syaitan, melontar iblis itu pula. Maka kita pun lega orang lepas itu. Tapi bila kita balik ke Malaysia, siapa pula lontar kita? Syaitan kita boleh lontar kita. Dia tak? Satu kita lontar dia, tapi bila balik sini kita perlu lontar balik ke syaitan. Itu lagi ramai orang syaitan sebab boleh perlukan. Belum nak kahwin kan. Tapi sebab itu kita tak sebut ini, kami berlindung dengan Allah daripada murtad. Jadi kita itu berlindung. Pada pagi ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan memberikan taufik hidayah bagi kita. Oh yang munafik dia tak.
munafik. Orang munafik ni orang yang di zahirnya nampak orang yang kuat dengan agama beriman, tetapi hatinya dia menentang keimanan itu sendiri. Itu antara dia Allah. Dan memang kalau dia jaga dia dengan Allah, kalau dia dalam hati dia memang dia tangkap dia dapat dia itu orang yang adil, orang yang mensyukur di masa dan orang yang sangat baik amalan dia. Tapi dalam hati dia menolak semua itu, maka ia adalah munafik. Maka orang munafik ini dalam Quran walaupun innal munafiqina di asfali darajat minan nar. Sesungguhnya orang munafik ini adalah tempatnya yang paling bawah di dalam neraka. Maksudnya kamu adalah orang yang murtad. Kalau dari bawah itu murtadlah. Sebab tadi dua apa? Sekeji-keji kufur ialah murtad. Itu paling keji kufur. Sama macam orang munafik. Cuma munafik ni dia menyembunyikan kepada manusia, tapi Allah Maha mengetahui. Lepas tu orang munafik ni terzahir munafik dia. Maksudlah tu zahir munafik dia. Dia buat masjid Dirar tu, masjid Dirar tu. Barulah tahu inilah golongan munafik. Maka bila Rasulullah balik kepada peperangan Tabuk, yang tak jadi perang tu sebab orang belum dah lagi, balik tu, maka Allah perintahkan supaya masjid Dirar itu dibakar. Maka sahabat tu bakar masjid tersebut, masjid Dirar. Kalau tuan-tuan pergi mana, jumpa tak bekas tanda di Hudaybiyah, di Kubah, di dekat masjid. Ada, kata itu dalam masjid Dirar, ada bekas-bekas dia. Tapi kita tak tahulah yang sebenarnya bekasnya di mana. Tapi masjid Dirar ni dihukumkan bakar sebab dia dibina oleh orang-orang munafik. Baik, kita itulah dulu. Mudah-mudahan Allah SWT memberkati kita dan menggunakan taufik hidayah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma qulna ya Rabbi bahman nabi ilham malaikatul muqarrabin bi amin ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.